Taman sibuk nak cover kat KKM ke? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih datang Taman PKP ni. Diharapkan semua zaman PKP ni selamat semualah. Dan kita masih di era zaman PKP lagi tau. PKPP kan. Kita buka kaunter bila lah? Satu rumah. Buka kaunter betul? Yang full kaunter. 19 di bulan 5. Ya, kita full lah. 19/5. Betul ni? Hari Senin. Yang full bersedaga. Boleh dah? Boleh ya? Okey. Sorry, 18. Boleh ya? Okey, terima kasih kerana datang. Hari ini saya akan memberi sedikit penerangan ataupun berita mengenai tindak tanduk JPJ lah. Kita pun telah untuk makluman semua, JPJ telah mula beroperasi sepenuhnya bermula dari 18/5. Pada asalnya kita buka ikut berperingkat kerana isu COVID-19, tetapi seterusnya kita telah buka semua operasi kita bermula 18/5 tahun 2020. Dan isu asas kepada PKP ini ialah tindak tanduk JPJ berkaitan dengan penguatkuasaan. So, berdasarkan apa yang telah diluluskan oleh Menteri, yang telah diumumkan oleh YB Menteri Pengangkutan, kita telah membuat pengecualian untuk pembaharuan lesen memandu kenderaan dan juga lesen kenderaan motosikal ataupun road tax. Jadi, perkara ini masih lagi berkuat kuasa di mana dalam tempoh PKP ini, iaitu selagi ada PKP, JPJ tidak akan menguatkuasakan ataupun mengambil tindakan kepada pengguna jalan raya yang memandu ataupun yang memandu dengan kenderaan tidak ada LKM lagi ataupun yang telah tamat tempoh dan juga lesen yang telah tamat tempoh. Jadi ringkas kata, tiada tindakan penguatkuasaan secara langsung kepada pemandu kenderaan yang tidak ada LKM dan tidak ada lesen tempoh lesen memandu yang telah tamat. Walau bagaimanapun, dalam tempoh sekarang ni, setelah kita pun membuka semua transaksi kita atau kaunter telah dibuka, kita galakkan masyarakat sepenuhnya untuk memperbaharui lesen mereka dan juga LKM mereka. Walaupun di era ini kita tidak membuat penguatkuasaan secara langsung, tetapi kita galakkan untuk diperbaharui lah, kerana kaunter-kaunter kita telah pun dibuka di seluruh negara, di mana kalau ikutkan statistik, kita ada 855 kaunter di seluruh negara, di mana semua negeri ada dan cawangan-cawangan. Jadi saya harap publik boleh pergi ke pejabat JPJ untuk memperbaharui lesen dan juga LKM. Ya. Dan secara statistiknya kita tengok sebanyak 2,119,653 lesen kenderaan motor ataupun road tax yang telah tamat tempoh, tapi masih lagi kita benarkan berjalan. Di samping itu, lesen memandu sebanyak 2,184,508 yang telah tamat tempoh dalam tempoh PKP ini, yang masih lagi belum diperbaharui tempohnya. Dan saya harap lepas ini JPJ menggalakkan supaya perkara ini diambil tindakan oleh pengguna sendirilah. Jadi berhubung dengan penguasaan JPJ tidak akan mengambil tindakan terhadap kes-kes yang LKM dan LLM tadi yang telah tamat tempoh lah. Tetapi perlu diingat bahawa walaupun tempoh PKP ini, penguatkuasaan oleh JPJ dilaksanakan dalam urusan atau isu-isu kesalahan jalan raya yang lain. Termasuklah isu lebih muatan, lebih had laju dan lain-lain kesalahan utama, termasuklah memandu di lorong kecemasan, memandu di double line, ya, tidak memakai topi keledar, tidak memakai tali pinggang keledar, tidak menggunakan handphone semasa memandu. Jadi kita sedang kuat-kuasakan sekarang. Pengecualian hanya LKM dan LLM sahaja sepanjang tempoh PKP ini. Jadi itu ialah isu penguatkuasaan dan kita beroperasi sepenuhnya sekarang. Yang keduanya, saya ingin menyampaikan berita berhubungan dengan pendigitalan
penyampaian JPJ lah. Kita sekarang ni banyak inisiatif baru, banyak online. Dengan adanya kaunter-kaunter kita buka, khususnya kaunter-kaunter di negeri, kita galakkan pengguna-pengguna menggunakan pembayaran secara e-payment. Kerana dalam tempoh PKP ni agak sukar kita nak memantau keadaan yang sebenarnya, kiranya gunakan wang secara cash ataupun tunai. Dia ada isu COVID ni, kita nak hindarkan, nak kurangkan risiko terhadap COVID ni. That's why kita galakkan penggunaan e-payment menggunakan kad kredit ataupun kad debit. Dan untuk maklumat semua, kita juga membuka kaunter-kaunter kita pada hari Sabtu dan Ahad. Tapi separuh hari lah, jangan sampai jam 1 kan. Ya. Jadi saya harap publik boleh berurusan dengan JPJ di kaunter-kaunter berkenaan pada Sabtu dan Ahad. Dan bermula pada 15 Jun baru ni, kita juga telah bermula beroperasi di UTC. Ya. UTC beroperasi sehingga pukul 10 malam. Jadi saya harap pengguna-pengguna dapat memanfaatkan dengan adanya kaunter-kaunter yang dibuka itu. Seterusnya, dalam memperkatakan pendigitalisasi ini, kita pun berterima kasih kepada masyarakat keseluruhannya berkaitan dengan sambutan terhadap e-bidding. Nombor-nombor yang di-bidding melalui e-bidding ni. Yang terkini, yang telah tamat semalam, saya ingin umumkan bahawa kita telah pun berjaya menamatkan bidding nombor Sabah SYG. Ya. SYG ni telah dibuka pada 10 Jun di kawasan Sabah, yang telah dibuka pada pukul 12 malam sehingga 15 Jun sehingga 11.59 malam. Siri nombor pendaftaran SYG berjaya mengutip hasil yang tertinggi setelah dibuka bidaannya melalui sistem JPJ e-bid. Bidaan yang dibuka selama 5 hari ini telah berjaya mengutip sebanyak 3.4 juta new SYG. Ya. Secara tidak langsung, siri ini telah mendahului siri yang lain, khususnya siri ALL Perak dulu, yang telah dibuka tahun lepas, yang mana perbezaan kutipan tu ialah RM100,254. Maknanya dia menang RM100,000 lah. Jadi ALL selama ni di Perak tu kira dah tinggi, kita ingat. Tetapi SYG lebih tinggi lah. Dan saya harap lepas ni adalah nombor lagi yang lebih tinggi lah. So hasil akan bertambah. Ya. Sehubungan itu, mana-mana nombor pendaftaran yang berjaya dibida mestilah didaftarkan pada sebuah kenderaan dalam tempoh 12 bulan. Setelah dia berjaya dalam e-bidding tu lah. Di mana-mana tempat lah nak daftar di JPJ mana-mana negeri ataupun cawangan. Dan untuk makluman, nombor yang telah dibida ini ada bakinya yang tak dibida lagi, tetapi boleh diperolehi di JPJ, kaunter-kaunter JPJ. Khususnya untuk SYG ni kita akan buka semula pada awal Julai. Jadi orang ramai boleh berurusan untuk dapatkan nombor-nombor baki SYG ni di kaunter-kaunter JPJ, sama ada di negeri ataupun cawangan, bermula daripada 1 Julai lah. Dan ingin saya menegaskan sini bahawa dengan adanya nombor-nombor yang macam ni, sebenarnya ianya berasaskan kepada interpretasi masing-masing ataupun persepsi masing-masing terhadap nombor. SYG ni ada interpretasi dia kan. Jadi ada juga yang cuba untuk menjadikan nombor secara fancy. Jadi saya berharap sangatlah orang ramai, orang awam faham bahawa kita ada undang-undang yang menetapkan bahawa tidak boleh pasang nombor secara fancy. Walaupun you nak baca tu, bacalah cara SYG tu sebagai sayang ke whatever lah. Macam-macam lah. Ada yang buat macam tu kan. Jadi kalau kita buat, adalah yang diberitakan bahawa ada nombor tu yang kita tak faham. SYG 4111. Kenapa dibeli terlampau tinggi? Tengok ni lah. Dia punya harga RM5,200. Kerana dia ada makna tersendiri ni sebenarnya. Kalau mengikut interpretasi pengguna lah. Tetapi JPJ tak kira interpretasi tu. Kita ikut nombor je. 411. Jadi mungkin para pengguna tahu apa maksud SYG 4111. Lagi satu yang ni.
Ini faham kan? You boleh cakap kan? Ini bahaya nombor ni. 19,000. Tengok harga dia berapa? 19,000. Jadi kita amat berterima kasihlah kepada public yang telah sudi menjana pendapatan kita untuk siri nombor ni, khususnya SYG ni. Kerana dengan adanya begini, kita tengok adanya persaingan sihat di kalangan public lah. Tetapi nasihat JPJ ialah pastikan bila you pasang nombor di kenderaan, jangan difensikan. Pasanglah mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Kerana sekiranya dipasangkan fancy, tindakan penguatkuasaan akan diambil. Jadi, untuk makluman semua, pada tahun ini, saya baca statistik ya, kita telah pun mengambil tindakan terhadap nombor fancy ni pada tahun 2020 ni sehingga Mei, 12,694 kenderaan. Nombor-nombor ni. 12,694 kenderaan. Jadi, kalau kita fancy ni maksudnya kita boleh tengok dia tidak macam bersifat nombor. Dia bersifat boleh dibaca. Jadi itu tak betul dari dalam konteks undang-undang APJ, Akta Pengangkutan Jalan. Dia tidak dibenarkan. Jadi apa yang akan berlaku ialah sekiranya dipasang fancy, kita akan ambil tindakan. Tindakannya ialah mula-mula kita akan panggil dia untuk sebelum dia, kita bukan terus aman sebenarnya. Kita akan panggil untuk diperiksa. Kita akan suruh dia jelaskan. Okey, setelah diperiksa, kita akan keluarkan saman. Dan dia kena keluarkan nombor tu, pasang nombor mengikut spesifikasi yang ada. Ya. Saya amat berharaplah supaya masyarakat memahami keadaan ini. Kita pun akurlah atas interpretasi masing-masing terhadap nombor ni. Tetapi kita kena faham bahawa jangan dipasang secara fancy. Itu harapan JPJ lah. Ya. Okey. Nak contoh nombor fancy ada ni. Nampak tak? Dia nomornya DDD 1154. Apa ni tak tahu. Dia tulis sayang Lisa. Aduh. Oh Lisa kan. Tapi yalah ni cara fancy tu tak boleh. Nanti you ambil boleh tengok dekat-dekat. Yang dekat tak ada. Ya ini yang telah kita saman lah. Kita telah ambil tindakan. Tak boleh. Contoh. Yang ini pun ada satu entah. VA. Apa nombor dia ni? VAF 451. Dia letak VAF 451. Jadi sebenarnya nombor dia VAF. V tu dia jarak, AF tu dia jarak. Kemudian 451 tu dia dapat. Dia dah jadi fancy sebenarnya. Variasi dia panggil. Variasi macam itulah. Dia boleh baca benda lain pula. Jadi menyusahkan masyarakat lah. Dan untuk urusan nombor fancy ni, penguatkuasaan dilaksanakan oleh pihak JPJ. Dan di samping itu juga kita memohon kerjasama masyarakat. Sekiranya ada nombor fancy ni berlaku di depan mata dia, sila ambil gambar dan hantar kepada pusat data kita. Pusat komplain kita punya apa? Pusat aduan JPJ. Kita akan ambil tindakan. Ya. Sebab kita tak mahulah benda ni berterusan dan berleluasa. Ya, sebab kita dah tetapkan spesifikasi yang ada, hendaklah dia ikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Dan untuk seterusnya kita nombor-nombor ni memang kita teruskan EBD dan besok akan mula EBD untuk VEV sehingga ke KL. KL ni dia 2 minggu sekali. Dia kerap VEV besok. Jadi biasalah nombor bidding ni dia ada harga minima dia. Sebagaimana yang kita telah umumkan dulu. Harga minima nombor-nombor yang utama iaitu khususnya nombor single ni bermula dengan 20,000. Nombor menarik ni 3,000. Nombor popular 800 dan nombor biasa atau running number ni 300. Dan setiap bidding dia akan naik 5%. Kalau kita masuk bidding kita akan the next tu kalau orang tu letak 20,000 kita up 5%. 5% sampai paling tinggi lah. Ya. Sehingga ke last kali. Tapi yang penting ialah untuk sistem EBD ni ingin saya memohon supaya public berurusan dengan JPJ dengan mengambil kita punya ID awam. Dia kena ada ID awam ataupun untuk nombor running lah. Tetapi kalau untuk EBD ni dia ada dia punya
ID EBIT kan, khas. Tetapi kalau dah ada ID awam pun tak ada masalah. Dia register EBIT asing. Lain-lain. Tetapi untuk yang contoh nak ambil SYG yang running number, dia kena ada ID awam JPJ. Ya, dia kena raftar dengan JPJ. So baru mudah untuk pergi ke kaunter. Kalau tak kan itu susah sikit lah. Ya. Jadi harapan saya itulah supaya JPJ EBIT ni akan diteruskan dan banyak lagi inisiatif integriti digitalisasi kita akan buat pada tahun ni. Dalam aspek-aspek lain masuk penguatkuasaan dan juga institut memandu dan lain-lain lah, tapi di dalam tindakan kita. So apa lagi soalan? Ada apa soalan? Yang ni nak berhentikan tak? Nombor pensi tu, Ha? 12,654 tu. Ya. Itu angka untuk tahun tu macam mana? Yang untuk tahun ni je, tahun 2020 sehingga Mei. Sehingga Mei. Sehingga Mei tahun 2020 12,694 saman terhadap fancy number. Maksudnya dari Januari sampai Mei ya? Ya. Kalau ikut kalau saya baca statistik nanti saya bagi ya. Tahun 2016 24,317. Tahun 2017 24,261. 2018 26,550. 2019 54,609 nombor fancy yang kita saman. Jadi benda ni meningkat. Tu sehingga sekarang ni baru 5 bulan dah 12,000. 12,694. Jadi memang kita setakat ini kita tak ada masalah. Bila kita saman dia public akur, dia akan ubah. Tapi dalam proses tu ada juga lagi yang tak dapat diambil tindakan. Jadi saya berharaplah bukan hanya pihak penguatkuasa kita je yang ambil tindakan secara direct. Kalau boleh public bantu kita, hantar aduan ataupun hantar send gambar aduan kepada kita dan kita akan ambil tindakan. Ya. Ada denda tak yang di sana? Yang tu lah. Denda berapa? 300 ya. Dia kalau di saman kadar denda ialah 300 setiap kali. RM RM300. Kesalahan berulang. Kesalahan berulang. Dia oleh kerana JPJ ni dia tak kira berulang pun kita akan saman yang sama juga 300 juga. Selain daripada penguatkuasaan JPJ, polis boleh Ada kan? Boleh. Sama. Sebab polis pun menguatkuasakan APJ. Boleh. Yang statistik saya ni hanya dengan JPJ je. Yang dengan polis tak ada. Ya, itu Jabatan Penyiasatan Trafik ada. Ya. Datuk, untuk SYG ni, Ha. apa nombor paling mahal? Buat apa ni? SYG 1 100 berapa bulan? 15 Okey. Untuk SYG ni, kita tengok ya. Saya bacakan top 10. Ya, okey. Ya. Ada nombor yang paling mahal SYG 1 115,000. Kemudian SYG 9 ni 70,000. SYG 8 52,000. SYG 10 50,000. SYG 2 45,000. SYG 3 42,000. SYG 5 40,000. SYG 7 38,000. SYG 6 37,000 dan SYG 11 35,000. Jadi kita tengok memang konsisten tinggi lah nombor-nombor ni. Tak tahulah apa interpretasi dah. Tapi yang paling banyak dibida, yang menarik, yang paling banyak dibida SYG 8055. 25 pembida. Dia orang lawan lah, tu 25 orang ni. Akhirnya 19,000 yang menang. SYG 4111. Angkat tadi mana? Dia 5,200. Tahu kenapa? Tak tahu kan? Tanyalah public. SYG 174. 19 orang, 19 pembida, 7,500. SYG 80. Faham apa hal 80. 19 pembida, 4,500. Ni SYG 1174. Ni tak print. 1174.
18 5,500. Kalau ikutkan biasanya dia running number 300 je. Tapi SYG punya pasal dia jadi lain. Jadi untuk SYG ni kita lihat bilangan pengguna berdaftar dengan JPJ EBIT untuk tujuan SYG ni 190,225 orang. Jumlah nombor resit yang dibeli maknanya ada 16,000. Dia ada orang dan jumlah resit dia daftar 190,000. Tapi yang beli resit untuk ni aja 16,000. Dan kutipan keseluruhan ialah 34 juta. Jadi satu pertandingan yang sihat lah. Eloklah sangat lah tu. Beli nombor plate ni dia ada limit tak beli? Dia ada limit nombor plate tak beli? Dia tak ada limit, 3 kali menang je. Boleh menang 3 je. Dia you boleh masuk berapa, tapi individu 3 kali. 3 number saja di belakang menang. Syarikat 5. Syarikat 5 atas nama syarikat. Tapi you boleh bid banyak number. Tapi ini semua di sistem kontrol. Bukan manual. Ya. Maknanya kalau individu dia boleh bid sampai 10 nombor dia nak, tetapi akan dibenarkan oleh sistem menang 3 nombor saja. Kalau syarikat dia boleh bid berapa, tetapi 5 nombor je dibenarkan. Dia selected by sistem. Tok, ada yang menang SYG 1 tu paling tinggi tu. Dia beli mana? Ada detail tak pasal dia ni peniaga ke atau orang biasa? Tak ada. Tak ada. Kita nama saja dia. Kita tak ada tahu siapa dia. Kita tahu nama dia. Negeri pun tak tahu mana. Dia menang dengan 115,000. Kalau berbanding dengan ALL1, ya ALL1 tinggi lagi. ALL1 tu 278,000. SYG berapa ramai yang leader dah tu? SYG 1. 14 orang. Keseluruhan pembina 16,000 kan? Keseluruhan pembina 7,424. Tak apalah, itu yang pembina yang masuk nombor sebenarnya. Yang 16,000 tu fee 160. Yalah. Nombor kita habis apa? Yang total nombor di leader 3,170. 3,000. Yang di leader. Nombor di bidang. Untuk SYG, nombor yang di bidang hanya 3,174. Kita ada 1 sampai 999. Tapi yang di bidang hanya 3,173 nombor saja. And then nombor yang tak di bidang ada 6,826 lagi. So 6,826 ni public boleh pergi ke kaunter JPJ bermula 1 Julai untuk beli. Balance number. Tapi balance ni dia ada yang menarik tak? Dia ikut rate yang biasa kan? Tinggal running number semua. Running number je. Kalau running number ni 300. 10 ringgit untuk dia punya service charge. 300 ringgit je. Okey. Kalau sebenarnya boleh pakai dah nombor ni? Boleh. Rotek itu isu lain, tetapi dia ikut kereta di mana. Sekarang ni untuk Rotek, kita ada sistem, since digitalisasi ni, kita berurusan dengan pihak custom. Berdasarkan maklumat custom K3, kita akan tahu di mana kenderaan berada. Sekiranya kita membeli nombor di sini pun, VEV besok pun, tapi kita gunakan di Sabah atau di Sarawak, so dia akan guna Rotek sana. K3 akan reveal dalam sistem. Dia akan dalam K3 itu merupakan di mana kawasan isytihar kenderaan. Ya. Jadi tak kira lah you nak letakkan kereta di Semenanjung, tapi you nak daftar sana, tapi dia akan tahu kena rate sini. You boleh renew di Sarawak, tapi rate kena rate Semenanjung. Dia ikut di mana kenderaan berada. Sekarang ni, since digitalisasi lah kita buat. Kalau saya di sini, pakai di sini tak ada masalah lah. Tak ada. Walaupun nombor mana-mana. Dia nak beli SYG lagi tu. Ya. Orang tanya saya boleh jawab. Sebab kalau dulu dia mungkin dia beli Rotek di contohlah Labuan kan. Sistem tidak dapat detect dia di mana kenderaan. Tapi sekarang dengan K3 punya sistem kita dapat tahu di mana kenderaan. Walaupun dia nak renew di Labuan pun, tapi rate tu tetap bayar di mana kereta tu berada. Yang itu sekarang kita buat. Ya.
Dan untuk renew rotate pun kita akan buat door to door service tahun ni kan. So kita akan door to door tu maksudnya kita telah benarkan pejabat pos untuk buat renew rotate. So bila you buat pejabat pos online, you tak payah pergi sana, dia akan hantar ke rumah. Bermula 1 Julai. Kita punya partner baru kan. Pos Malaysia. Pos Julai. So tak payah kita berbaris di mana-mana, kita buat online and then kita berurusan dengan pos akan hantar terus ke rumah. Bermula 1 Julai. Ya, ini inisiatif baru on digitalisasi JPJ. Portal MySikap. ID awam. Ya, that's why saya galakkan supaya public ada ID awam JPJ ni. Ya. Dia kena ada ID awam. Itulah masalahnya. Kalau tak ada ID awam ni, dia terpaksa datang ke kaunter. So, untuk digitalisasi ni, saya amat menggalakkan supaya public mendaftarkan diri dengan ID awam JPJ MySikap. Jadi, boleh kita berurusan online. Begitu juga untuk number. Tapi e-bidding dia tak ada, dia walaupun dia ada ID awam, dia perlukan ada ID JPJ e-bid. Itu dah khas untuk e-bidding. Atau untuk urusan lain termasuk renew ni, kita galakkan pakai ID awam. Ya. So dokumen yang diperlukan tu cuma hantar dekat dalam sistem dalam MySikap. Dia ikut apa yang dia arah tu, ikut jalan tu. Proses tu berapa lama dah sampai ke sampai pos Malaysia hantar ke rumah? Dia bergantung pada kawasan, contoh kalau di pedalaman apa semua bagai, dia ambil masa dalam 3 ke 5 hari, bergantung kepada inilah capaian pos lah. Untuk kita dia on the spot boleh settle. Kalau you buat hari tu dia, tapi kalau pos tu mungkin dia ambil masa satu hari hantar. Untuk delivery Delivery lah, itu delivery dia. Memang selama ni kita pun partner dengan pos. Hanya sekarang ni kita telah benarkan dia buat untuk door to door service. Ya. Yang pengecualian tindakan yang lesen kereta memandu dan lesen motor. Ya. Sepanjang tempoh PKP. Ya. Yang last until August 31st lah. Yang setakat inilah. Setakat ni kita ikut PKP. Kalau misalnya kata dia berakhir pada 31st August, bermakna dalam 1st September kita akan enforce. That's why kita galakkan sekarang untuk renew. Ya, kita tak tahu sampai bila. Sebab kita dah buka kaunter. So kaunter kita buka semua. Even Sabtu Ahad pun kita buka. And then UTC pun buka. So saya minta public, bolehlah kita buat renewal. Ya. Yang 1-3 tahun tu nak buat PC lain. Ada persoalan? Tok nak cakap tak yang pasal rotate 1 hingga 3 tahun? Nampak dah nak cakap ni. Nak cakap hari ni? Banyak sangat lah. Tak, biar dulu. Sebab ni nak sana 15. Ya. Kereta yang buat Grab ni masih dengan kaunter tu untuk rotate. Kereta yang guna untuk Grab. Boleh? Yalah. Grab. E-hailing. Untuk renew rotate. Tak boleh sebab untuk yang kenderaan di bawah dia AH. perkhidmatan awam, dia melibatkan pemeriksaan Puspakom, permit daripada AFAD. Itu memang kena ke kaunter juga. Kena kaunter. Yang ini untuk individu tadi, untuk persendirian. Kalau e-hailing tu dia masuk AH, dia ada apa ni? Ada yang lain lah, bukannya sendirian. Kategori kepimpinan kenderaan awam. Ya. Okey. Ali? Kalau tak ada soalan, kita action lah Tok Sri. Tak ada action. Nombor dia lah. Nanti bagi data tu. Sayang bos kena bos pegang. Mana? Oh, ini mahal ni. Oh. Ini tak Berani pegang bahaya ni. Siapa yang nama kita? Nanti bini apa ni? Ini ha. Saya nombor 1. Oh. DOSS, DOS. Ya. Okey. 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 Okey.
Kena tunjuk nombor bos ni. Tunjuk. Kena tunjuk ni. Tunjuk, okey. 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 Lagi. Ni. Dia tengah ambil ni. Okey. Okey. Okey, tunjuk. Okey, right. Saya kita online. Saya? Kita. Yang mana? Kita. Itu 74 tu Rasa je lah. Saya kita. Ha? Okey, right. Nak ni. Apa dia? Saya minta. Itu. Ha. Maybe nombor. Apa dia? Okey. Okey. Nombor dia cakap tu. Ini mahal ni. Oh. Nombor ni lah. Kita dapat ni. Oh, bahaya betul. Bos dia ni. Dia beli untuk bos dia. Oh. Ni tak berani ni balik tunjuk kat bini ni. Ini saya minum Dapat apa ini? Saya minta tu. Okey, alright. Dia kalau 1811 pun ada. 1811. kena pantau nampak. Ayolah. Jangan defensif pula bos. Tapi ni understood dah, orang dah faham. 8 dia tak boleh ada baru ni kita ada tahan. Ada buat B, dia buat B. Ada. Dia jadi B. Nombor lain lah, nombor yang lain. Ada. Tapi ni dah understood, orang dah tahu 805. Yang orang tak tahu tadi 411 tu. Tu dia, apa dia? Tak tahu. Cari. Saya baru. Jawi. Tahu lah, kalau Jawi okey lah. Alik lalam ha. Tu dia. Pi, 174 apa pi? Ni kan. Tu dia. Yang ni lah yang kata Jawi tu. Dia orang yang okey. Bukan kita. Okey. Nampak ah? Oh dapat. Dia orang jauh. Jawi. Dia alik dalam ha tu. Kalau 1811 pun dia kalau 1811 dia akan fancy kan. 1 tu I. 8 tu B, 11 tu letak tengah-tengah tu skru apa jadi ibu. Dia cantum. Dapatkan kita sama tak? Sama. Tapi kita samalah, ibu tak ibu kita samalah. Itu kena pantau betul-betul. Yalah. Itu apa pi? Tu 174 tu. Ita. 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 Dia kalau 1174 tapi jadi Ina. Ina pula. Ina pun 18 orang. Ni. 805 saja. Pi. 805 saja. Dia dah makan, dah makan. Bukan bos juga. Bos juga tapi kurang. Orang kurang Dia nak extra juga Tinggal hilang. Tak ada. Okey, terima kasih. Sidang media dari Ketua Pengarah JPJ. Jadi jangan lupa untuk turn on live notification Facebook. Jangan lupa juga untuk subscribe kami di YouTube, Malaysia Gazette YouTube, dan juga news portal kami di www.malaysiagazette.com. Jadi itu sahaja. Saya Irfan yang mengendalikan live ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk share live ni. Terima kasih.